Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita akan belajar subjek sains untuk tahun 3 untuk tajuk yang kedua iaitu unit 2 peraturan bilik sains. Sebelum kita mulakan pembelajaran online kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, para pelajar boleh buka buku teks sains tahun 3, muka surat 23. Muka surat 23. Unit 2 peraturan bilik sains. Okey, untuk muka surat 24. Okey, kat sini sudah ada gambar untuk muka surat 24, mematuhi peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Apakah peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi? Okey, dekat dalam buku teks ni ada 5 peraturan. Okey, yang pertama, atas sekali tu, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey. Ada pelajar yang pakai tudung tu ditanya, mengapakah kita perlu membuka pintu dan tingkap sebaik-baik sahaja masuki bilik sains? Okey, pada pendapat para pelajar, kenapa kita kena buka tingkap? Supaya pengaliran udara baik. Contoh kita buat eksperimen yang menggunakan bahan kimia. Jadi dia akan mengeluarkan bau ataupun dia akan mengeluarkan gas yang tidak elok. Jadi bila kita buka tingkap, ada pengaliran udara, jadi kita boleh bernafas dengan baik. Okey, yang kedua, peraturan bilik sains yang kedua, memakai kasut yang bertutup. Okey, ada dalam kotak tu, pelajar lelaki tu ditanya, awak tak pakai kasut, bahaya nanti semasa kita berada di dalam bilik sains. Memakai kasut juga merupakan peraturan sekolah. Mengapakah kita perlu sentiasa memakai kasut ketika berada di dalam bilik sains? Okey, siapa tahu kenapa kena pakai kasut? Okey, sebab ketika kita berada dalam bilik sains, kita membuat eksperimen ataupun kita buat aktiviti bersama kawan-kawan, bersama dengan guru. Mungkin kita buat menggunakan bahan yang tajam ataupun bahan yang berat. Jadi bila kita pakai kasut, kita akan melindungi kaki kita dari terkena cecair panas, benda yang tajam, benda yang berat, bagi mengelakkan kecederaan pada kaki. Okey, boleh buka muka surat seterusnya, muka surat 25. Okey, peraturan bilik sains yang ketiga, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, pelajar yang India ni ditanya, apakah yang akan terjadi sekiranya semua murid berebut-rebut semasa mengambil peralatan sains? Okey, kalau kita ambil dengan berebut-rebut, tak beratur, tak cermat, tak tertib, apa akan berlaku? Okey, contoh kita nak ambil bika dekat rak, kita berebut semua pergi satu kelas nak pergi ambil bika. Apa berlaku? Bika tu akan kemungkinan akan jatuh, pecah, jadi tak boleh nak guna. Sebab tu kita kena cermat dan tertib. Okey, peraturan bilik sains yang keempat, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Apakah tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Okey, dalam gambar tu apa? Ada kawan kita conteng meja dalam bilik sains. Apa yang kita perlu buat? Kita kena laporkan kepada guru. Perbuatan kawan kita tu, bolehkah kita conteng meja dalam bilik sains? Tak boleh, sebab meja tu akan digunakan oleh ramai pelajar, bukan untuk kita seorang. Jadi kita kena jaga peralatan yang ada dalam bilik sains dengan baik. Okey, yang terakhir, peraturan bilik sains yang terakhir iaitu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Mengapakah kita perlu menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains? Yang pertama, supaya tidak berlaku pembaziran. Jadi lepas guna, kita tutup. Yang kedua, kita kena jaga peralatan sekolah.
Kalau kita buka lampu, lepas tu nanti kita dah balik sekolah, kita tinggal, kita tak tutup, apa akan berlaku? Kemungkinan esok lampu terbakar, kipas rosak, tak tutup sepanjang-panjang hari tak tutup. Jadi akan rosaklah. Jadi para pelajar yang lain tak boleh nak guna sebab kita tak jaga dengan cermat. Jadi selepas kita gunakan bilik sains, kita kena menutup suis kipas dan lampu. Okey, sampai situ saja pembelajaran online kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.